Boleh. Okey Tok, boleh. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih kepada media. Hari ini kita nak saya nak terdengarkan isu kes di mana baru-baru ni kita lihat rakyat makin lama makin tertekan dan ada kes bunuh diri dan sebagainya. Dan dalam isu ni ikhlas lihat kita perlu tangani isu-isu melibatkan tekanan hidup ni. Ramai tertekan hari ini. Hari ini saya ingin memberi amaran kepada bank swasta ni. Kebanyakan bank ni mereka ganggu peminjam ni. Mereka telefon dan berbagai cara mereka menekan untuk mendapatkan tunggakan pinjaman tersebut. Jadi mana-mana bank ni kalau hubungi mana-mana peminjam, sekiranya mereka mendesak atau menekan, saya minta peminjam ni buat laporan polis. Serah kepada saya, kepada Ikhlas Malaysia. Boleh email kepada kita suara_ikhlas@yahoo.com. Boleh email kepada kita. Dan NGO kami Ikhlas, kita akan bertindak untuk buat sesuatu. Jadi hasil laporan polis ni Ikhlas akan kumpul di mana mana-mana peminjam ni terima tekanan daripada pihak bank, tolong buat laporan polis. Kita minta buat laporan polis. Hari ni kerajaan pun dah tegur pihak bank supaya perlu ada budi bicara dengan peminjam-peminjam yang meminjam dengan bank tempatan ni. Jadi saya harap mana-mana peminjam sekiranya ada tekanan daripada pihak bank, tolong buat laporan polis sebagai bukti untuk kita bertindak. Jadi hasil laporan polis ni, sekiranya kita dapat kumpul banyak laporan polis, kita akan serah kepada kerajaan untuk buat tindakan terhadap bank-bank tempatan ni. Di mana kita lihat bank diberi moratorium dan sebagainya untuk meringankan beban peminjam ni, tapi ada bank ni dia meraih keuntungan. Sepatut waktu PKP ni, waktu COVID-19 ni, sepatut pihak bank jangan cari keuntungan. Contoh kita ambil peniaga-peniaga kecil tepi jalan ni semua. Adakah mereka nak cari meraih keuntungan? Rugi semua. Kenapa bank ni nak cari keuntungan waktu waktu COVID-19 ni? Kenapa? Dalam situasi negara kita telah darurat, kenapa bank nak cari untung? Jadi Ikhlas Malaysia, kita tak akan duduk diam sekiranya mana-mana bank ni menekan peminjam-peminjam ni. Jadi saya tak akan biarkan isu ni. Salah satu punca ni kenapa kadar tekanan hidup rakyat meningkat adalah punca dia bank ni. Bank ni menekan, betul-betul menekan ni. Jadi saya harap di mana-mana peminjam ni kalau terima tekanan daripada pihak bank, tolong buat laporan polis. Kita ada hak, kita sebagai rakyat Malaysia, kita ada hak untuk buat laporan polis. Jadi setelah buat laporan polis, tolong serah kepada Ikhlas Malaysia. Kita akan buat sesuatu. Jadi saya harap pihak bank ni jangan cari keuntungan besar melalui peminjam-peminjam ni. Dan saya minta juga mana-mana peminjam buat pinjaman rumah ke, khususnya peminjam rumah ni, kalau kita dah selesai hutang, kita lantik seorang auditor atau accountant, kita kaji balik, kita buat semakan semula berapa banyak kita dah bayar. Adakah bank ni, jangan kita duduk main bayar aja. Bank ni kadang-kadang dia main kira aja.
Jadi kalau ada unsur penipuan kat situ, kita buat laporan polis. Kan? Setengah orang dia dah bayar habis hutang tu, tapi bila kita bayar habis tengok perkara yang sepatut tak perlu bayar, mereka caskan dalam pinjaman tersebut. Sebab tu saya minta rakyat ataupun peminjam-peminjam jangan tertipu dengan bank-bank ni. Jangan tertipu. Walaupun kita duduk bayar pinjaman rumah ke apa ke, kita perlu lantik auditor ataupun accountant untuk menilai, buat semakan semula bayaran kita ni kepada bank. Adakah ada unsur penipuan ataupun apa, kita kena perlu siasat. Inilah saya minta sangat. Dan baru-baru ni kerajaan pun, hari ni 100% kita tak boleh salahkan kerajaan. Hari ni kerajaan ada menyediakan berbagai bantuan. Contoh baru-baru ni untuk peniaga kecil ni, mikro ni, PKS mikro ni, kerajaan sediakan bantuan RM1,000 untuk peniaga-peniaga kecil. Jadi bukan untuk peniaga kecil je, bantuan-bantuan lain melalui agensi-agensi yang terlibat ni, ada banyak agensi yang terlibat dari segi bantuan kepada rakyat. Jadi agensi ni perlu memainkan peranan penting dari segi pelaksanaan. Sebab kerajaan sediakan bantuan dana, yang pelaksana ni agensi peringkat bawah ni. Agensi peringkat bawah ni perlu memainkan peranan penting dalam perkara ni dari segi penyaluran kewangan kepada rakyat dan sebagainya. Kalau agensi ni tak berfungsi dengan bagus dan ada kerana birokrasi, akhirnya hasrat kerajaan ni akan gagal. Akhirnya rakyat akan salahkan kerajaan. Ini akan berlaku. Jadi saya harap agensi-agensi yang kerajaan yang terlibat ni perlu menjalankan tanggungjawab sepenuhnya terhadap rakyat, di mana dana-dana yang diperuntukkan daripada Kementerian Kewangan perlu disalurkan dengan kadar segera kepada rakyat. Ini yang kita minta hari ini. Ada apa-apa soalan? Moratorium 6 bulan tanpa interest. Boleh Tok jelaskan, betul ke tanpa interest, ataupun interest tu interest on interest ke ataupun interest on principal? Sebab tu hari ini ramai peminjam ni, waktu mereka meminjam, mereka sign dokumen. Itu saja mereka tahu. Kadar yang dicas oleh pihak bank boleh dikatakan 90% dalam negara ni, peminjam ni mereka tak faham dengan apa yang mereka bayar tu adakah betul, tak betul. Tak ada siapa yang siasat. Tak ada siapa yang siasat. Sebab tu sekarang ni saya minta setiap peminjam ni perlu ada orang nasihat, maksudnya dari auditor ataupun accountant untuk buat semakan terhadap pinjaman yang kita pinjam daripada bank ni. Ini yang perlu buat. Untuk dah ada terdengar isu-isu yang daripada aduan ke atau isu daripada peminjam ni. Ada terdengar ke atau dura-dura? Ada banyak. Ada berlaku, di mana ada berlaku sindiket juga dalam bank ni, di mana hutang-hutang lapuk ni, maksudnya hutang lapuk ni 10-20 tahun lepasnya hutang lapuk ni sebenarnya dah dilupuskan. Bank ni dia boleh lupuskan hutang lapuk ni. Hutang lapuk yang dah telah dilupuskan, ada pihak bank dia lantik satu syarikat. Ini sindiket, boleh katakan sindiket. Sebab bank dah declare hutang ni telah dilupuskan. Sebab mereka pun dah declare dengan yalah, bank ni dia kena declare kan. Jadi sepatutnya tak perlu kutip dah hutang tu. Mereka lantik ejen dekat luar, kutip, oh ni you ada hutang ni dulu ni sekian banyak hutang. Banyak berlaku ni. Jadi saya minta bank negara perlu memainkan peranan dalam isu ni. Hutang lapuk ni. Hutang lapuk pun satu tekanan juga kepada
kepada peminjam yang lama-lama dan sebenarnya dah lupuskan hutang tersebut. Sebenarnya tak boleh tuntut hutang lapuk ni. Hutang yang telah dilupuskan tak boleh tuntut. Ini banyak berlaku. Mereka kacau sampai takut nak jawab telefon, kan? Gangguan-gangguan macam ni lah disebabkan rakyat tertekan. Akhirnya kerajaan dipersalahkan. Kalau bank buat salah, akhirnya kerajaan dipersalahkan. Ini yang kita perlu kaji. Jadi kalau kita nak bukan ni, kita perlu ingat, bukan bank je berkuasa. Kita sebagai peminjam, kita ada hak kita. Dia ada akta dia, kita ada hak kita untuk menuntut. Jadi saya minta setiap peminjam buat semakan semula kadar yang interest yang dikenakan, berapa bank charge dan sebagainya. Bukan semua orang peminjam ni semua pandai, kan? Jadi ini yang kita harus lakukan. Betul, kita tahu kan pihak kerajaan ada banyak memberikan bantuan kepada rakyat, usahawan itu kan. Jadi bila bantuan tu telah sampai, berkaitan dengan bank kan, pihak bank melihat yang mereka ada duit. Jadi adakah disebabkan daripada pihak kerajaan membantu dan mereka ingin mendapatkan duit itu juga tu? Itulah saya kata, bank ni dia nak fikir nak untung je. Bank ni dia bisnes, dia fikir nak untung, dia tak nak rugi. Jadi bank ni lesen pun di bawah bank negara. Bank ni, jadi dia sebab peringkat bawah ni, maksudnya peminjam ni tak pernah bertindak secara drastik. Sebab tu mereka rasa mereka lebih berkuasa buat sesuatu. Jadi itulah saya minta hari ini peminjam-peminjam di luar sana, tolong buat laporan polis. Kita buat ramai-ramai laporan polis terhadap bank ni. Mana-mana bank tekan kita, ada unsur penipuan, kan, ada unsur urutan, cara pemanggil ni dia menekan, cara kurang ajar pun ada. Dia memang bank ni macam cara dia macam cara Yahudi lah, kan. Dan akhirnya jadi macam alung ni, nak cari untung je. Menarik itu pun ramai rakyat yang nak kita. So macam mana rakyat nak cari duit sedangkan kerja tak ada, tapi kan sentiasa desak bayar hutang. Macam mana tu? Sebab tu hari ni saya, sebab kerajaan pun dah sebelum ni pun dah ada nasihat semua bank, tapi disebabkan segelintir bank ni degil sangat, dia tak nak ada budi bicara tolak ansur. Akhirnya apa yang hasrat kerajaan nak laksana tu tak tercapai disebabkan bank-bank swasta ni, kan. Sedangkan ada agensi kerajaan pun buat silap pun ada, kan. Ada unsur rasuah, ada unsur birokrasi dari segi agihan, kan. Ini yang berlaku. Dia perlu berlaku adil lah. Hari ni kita tengok ada banyak kilang, ada sektor kilang, ada syarikat-syarikat ni apabila kerajaan beri peluang kepada mana-mana majikan, kalau nak ambil pekerja, kerajaan akan bantu majikan tersebut. Tapi hari ini kita perlu lihat, jangan asyik majikan yang jadi mangsa juga, kan. Jangan majikan yang jadi mangsa. Dari segi banyak isu lah, dari segi pengambilan kerja, lepas tu kita nak buang kerja pun ada masalah. Sebab bila kilang tak jalan, terpaksa lah buang kerja, kan. Mana kita boleh simpan, kita tak kena tanggung rugi. Jadi dia kena adil. Kebajikan majikan pun perlu jaga, kemajikan pekerja pun perlu jaga. Agensi yang terlibat ni perlu berlaku adil lah. Jangan asyik dengan cakap pekerja je, majikan pula terabai. Jadi dalam situasi COVID ni, majikan dan pekerja perlu diambil kira dari segi kebajikan. Sebab tu banyaknya kejadian bunuh diri, gantung diri berlaku.
Yalah, ada pekerja tak dapat gaji pun ada baru-baru ni menteri ada sebut kan. Ada pekerja ada berapa bulan tak dapat gaji, orang tu bunuh diri. Kan? Jadi janganlah satu peringkat majikan pun ada bunuh diri pula nanti. Sebab majikan yang sediakan peluang pekerjaan. Majikan yang sediakan peluang pekerjaan. Kalau majikan tak sediakan peluang pekerjaan, macam mana orang nak bekerja? Kena berlaku adil lah. Ada soalan lagi? Mengenai isu pendatang asing yang cari makan. Ya. Yang mengganggu peniaga tempatan nanti. Ya. Boleh tolong ulaskan sikit? Tentang isu pendatang tanpa izin. Isu pendatang tanpa izin ni memang dari dulu ikhlas berjuang untuk memeteras isu pendatang tanpa izin. Dalam situasi COVID hari ini kita lihat penyumbang utama COVID pun adalah pendatang tanpa izin. Jadi ada banyak kilang-kilang ni mengambil pekerja asing dan tak ikut SOP, tak sediakan tempat-tempat yang sesuai untuk mereka duduki dan sebagainya. Baru-baru ni beberapa kementerian telah ambil tindakan. Jadi dalam isu pendatang tanpa izin, baru-baru ni Menteri KDN telah keluarkan arahan bahawa isu pendatang tanpa izin akan pihak Kementerian KDN tak akan kompromi dengan mana-mana pihak. Saya setujulah apa yang Menteri KDN cakap. Tapi agensi yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri perlu memainkan peranan. Jangan jadi bisu duduk diam. Menteri dah kata akan bertindak tegas. Agensi yang berkaitan perlu memainkan peranan dalam isu ni. Ini yang kita minta. Ada soalan? Kalau tak ada, tertangguh je lah. Ada ya? Okey, terima kasih semua.